Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairinas Putra Bisharun. Nombor kad matrik 01 BMS 21F3018 daripada BMS 5B. Dan juga saya berterima kasih kepada pensyarah saya Encik Wan Muhammad Hafiz bin Muhammad Resap atas kesempatan yang diberi. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan tentang konsep etika dari perspektif sejarah Eropah pada zaman sebelum, semasa dan selepas zaman pencerahan, iaitu Enlightenment. Okey, untuk yang pertama, kita akan bincangkan tentang konsep etika dari pelbagai perspektif. Jadi yang pertama, etika dikenali sebagai falsafah moral, merupakan satu cabang falsafah yang melibatkan penyusunan, mempertahankan dan mencadangkan kelakuan yang betul dan salah. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang membawa maksud watak. Ia juga merupakan suatu bentuk piawaian terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang ketika melaksanakan kewajipan sebagai manusia. Ia juga berkait rapat dengan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan masyarakat. Juga menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2005, etika bermaksud ilmu berkenaan dengan prinsip-prinsip akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Okey, yang seterusnya, sejarah pemikiran Eropah dari zaman sebelum, semasa dan selepas pencerahan. Terdapat dua zaman yang telah membawa kepada kemunculnya zaman Enlightenment itu, iaitu yang pertama adalah zaman gelap. Zaman gelap atau dikenali sebagai The Dark Age merupakan zaman kejatuhan Eropah yang memaparkan berlakunya peperangan, kebuluran dan penyakit seperti wabak. Zaman ini juga mengalami kemerosatan dalam bidang pendidikan, taraf hidup, sistem pembandaran, perdagangan dan pusat pentadbiran. Dalam masa yang sama, kehidupan masyarakat pada ketika itu dikawal atau dikongkong oleh golongan gereja dan paderi. Rakyat juga diperintah dalam bentuk rejim yang ketika itu raja memiliki mutlak. Yang kedua adalah zaman Renaissance. Zaman Renaissance atau dikenali sebagai zaman kelahiran semula pada abad ke-14 hingga ke-16. Ahli falsafah dan cendekiawan barat mula mempersoalkan ilmu yang diperoleh melalui kepercayaan dan keagamaan semata-mata. Keadaan ini bermula apabila para cendekiawan barat menjelajah ke negara Islam dan mempelajari ilmu tentang rasionalisme. Aliran rasionalisme ini berpendapat bahawa akal merupakan sesuatu yang penting dalam usaha mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengujinya. Tujuan mereka adalah untuk mendidik dan menyadarkan masyarakat tentang kepentingan menggunakan akal fikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan bagi mengubah hidup mereka. Yang ketiga adalah zaman pencerahan. Dengan tersebarnya idea mereka tentang rasionalisme ini, muncullah zaman pencerahan iaitu dikenali sebagai The Age of Reason, iaitu zaman kewarasan. Zaman Enlightenment ini dapat dilihat dengan lebih jelas sekitar abad ke-18. Ia juga ditandai dengan kemunculan beberapa tokoh pemikir baharu seperti Voltaire, John Locke, Baron de Montague, Jean-Jacques Rousseau. Dan yang terakhir adalah zaman pencerahan. Enlightenment telah dikaitkan dengan perkembangan dalam beberapa perkara seperti kebijaksanaan, kesedaran, kebudayaan, pendidikan, keteguhan terhadap kepercayaan, kefahaman dan penyinaran. Zaman ini juga ialah zaman yang penuh dengan aspirasi pembaharuan serta lebih ditandai atas kepercayaan dan kemampuan pemikiran manusia. Zaman pencerahan ini juga merupakan sebuah gerakan yang membuatkan manusia boleh berfikir dengan tentang kemampuan fikirannya. Akhirnya manusia pada zaman ini sedar bahawa manusia dapat mengubah dunia, sejarah dan masyarakat melalui kemampuan pemikiran. Zaman pencerahan ini dibahagikan kepada 3 tahap, iaitu yang pertama, berlaku pertelingkahan antara pihak pendukung dengan pemerintah. Yang kedua, banyak karya telah dihasilkan dan konflik pada tahap pertama telah sampai ke puncaknya. Yang ketiga, berlaku penyebaran idea pencerahan ini sehingga membawa perubahan politik dan sosial yang hebat. Secara kesimpulannya, kita dapat melihat bahawa konsep etika yang diterapkan semasa zaman Enlightenment telah membawa banyak perubahan baharu yang telah mengubah transisi zaman gelap yang dihadapi oleh masyarakat kepada zaman pencerahan dengan pelbagai ilmu yang dipelajari ditimba dari negara Islam, terutamanya ilmu rasionalisme. Tujuan utama ilmu rasionalisme adalah untuk mendidik dan menyedarkan masyarakat tentang kepentingan menggunakan akal fikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan bagi mengubah hidup mereka kepada yang lebih baik. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.